Assalamualaikum Dr. Rosilawati yang dikasihi. Selaku pensyarah subjek SCCT 1013 Teknologi Komunikasi Maklumat dan Masyarakat. Salam satu suara, satu dunia. Saya Siti Aisyah binti Ahmad Shah, matrik nombor 260858. Bersama rakan-rakan saya ingin membentangkan tajuk kami iaitu pengaruh ICT terhadap kanak-kanak. Ini, kepesatan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi memberi impak positif dan negatif pada perubahan sistem pendidikan dan pembelajaran di Malaysia. Masyarakat pelbagai lapisan dari peringkat orang dewasa hingga peringkat kanak-kanak menggunakan teknologi sebagai satu keperluan dan bukan lagi kehendak di dalam aktiviti seharian mereka. Benarlah kata Samuel Johnson, masa depan itu dibeli oleh masa sekarang. Teknologi yang digunapakai seperti handphone, laptop, iPad dalam membantu proses pengajaran, pemahaman dan pembelajaran kanak-kanak. Penggunaan teknologi ini sememangnya memberi pengaruh yang sangat besar dan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pembesaran seorang kanak-kanak. Sehubungan itu, seorang kanak-kanak menggunakan ICT di dalam pendidikan awal kanak-kanak merupakan satu pembelajaran yang berkesan dan membentuk asas kukuh bagi membantu pembesaran minda kanak-kanak. Menurut Bennett 2010, kanak-kanak masa kini membesar dalam textual landscape, iaitu satu persekitaran yang menggunakan teks di mana persekitaran teks ini mempunyai pelbagai cara berinteraksi dan bermain dengan aktif di dalam persekitaran yang berteknologi tinggi, berteknologi digital seperti permainan komputer, telefon bimbit dan dunia visual. Kebanyakan kajian penggunaan ICT pada peringkat awal kanak-kanak menunjukkan pendedahan kepada komputer multimedia dan aplikasi teknologi digital boleh memberi perangsangan dan mendorong kanak-kanak belajar dengan lebih baik, cepat dan berkesan. Selain itu, pendedahan awal kanak-kanak kepada ICT dan teknologi digital dapat membina pemikiran yang kritikal, meningkatkan kreativiti, meneroka pelbagai bidang aplikasi pengetahuan mereka, di samping dapat meningkatkan perhatian dan minat-minat kanak-kanak itu. Seseorang kanak-kanak yang mempunyai imajinasi yang tinggi biasanya mampu meneroka persekitaran sebenar mereka melalui pengalaman yang dilalui semasa di dalam dunia teknologi. Seterusnya, pembentangan ini diteruskan oleh rakan seperjuangan saya, Nur Zihan. Terima kasih. Hai, saya Nangzihan binti Amran 260117 akan membentangkan kebaikan ICT kepada kanak-kanak. Pertama, kebaikan ICT kepada kanak-kanak adalah memudahkan proses pembelajaran di mana iaitu penggunaan ICT akan membuatkan proses pembelajaran lebih mudah dan cepat. Yang kedua, meningkatkan imajinasi dan daya kreativiti kanak-kanak. Itu seperti yang kita sedia maklum, kanak-kanak mudah tertarik kepada warna, bunyi dan pencahayaan. Yang ketiga adalah mahir menggunakan peranti. Boleh dikatakan seluruh dunia, seluruh isi rumah ada gadget di rumah. Dengan ini menjadikan kanak-kanak mahir untuk menggunakan peranti. Akhirnya hidup ini adalah umpama aiskrim. So kita nikmatinya sebelum ianya cair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera untuk
terus. Saya Farah Nur Asila binti Muhammad Sani. Nombor matrix 258500. Jadi untuk kali ini saya akan membentangkan bahagian saya dalam tugasan berkumpulan ini, di mana tajuk kami ialah pengaruh ICT terhadap kanak-kanak. Jadi untuk subtopik saya ialah pengaruh negatif ataupun keburukan ICT terhadap kanak-kanak. Baiklah, yang pertama ialah ia boleh menjejaskan kesihatan. Yang ini bagi saya memang sangatlah betul, di mana sekiranya kanak-kanak itu orang kata terlampau leka menonton drama, menonton filem ataupun siri-siri animasi yang popular dekat Malaysia ni. Saya fokuskan kat Malaysia lah. Jadi mata mereka tu akan jadi terganggu, akan jadi pedih dan mungkin akan mengakibatkan kekaburan. Jadi tak pelik lah kalau orang kata dekat sekarang ni banyak sangat budak-budak yang kecil-kecil tu dah pakai spek, dah pakai kacamata, sebab itulah. Okay. Jadi contoh yang lainnya ialah sekiranya kanak-kanak itu orang kata asyik nak pegang gadget je, asyik nak tengok cerita je, asyik nak belajar interaktif je, memanglah bagus, tapi kalau secara berlebihan agak tak elok lah orang kata. Jadi itu akan mengakibatkan dia tak nak bergerak, dia tak nak apa, mungkin postur badan dia akan jadi tak berbelok, akan terganggu, mungkin pembesaran tu akan tak menjadi dengan sempurna, dan juga ia mungkin akan mengakibatkan obesiti di kalangan kanak-kanak. Baiklah, untuk poin yang kedua ialah kecelaruan penggunaan bahasa. Yang ini saya memang sangat-sangat setuju, di mana kadang-kadang saya sendiri pun tengok juga siri-siri animasi yang ada di Malaysia ini, dan saya rasa ayat-ayat mereka tu kadang tak patut pun dicontohi. Contohnya saya tak boleh sebutlah animasi yang mana satu, tapi antara contoh ayat-ayatnya ialah, "Hei, kurang hajar, aku sepak kau nanti, aku tendang kau nanti." Bagi saya, kadang saya dengar ayat itu, macam ada kanak-kanak yang sebut serasa macam kurang senang, serasa macam kat mana dia baca benda ni? Macam itu. Jadi tak elok lah. Dia cakap kat ayah dia, dia tak tahu benda tu salah. Dia cakap, "Ayah, kurang ajar lah." Macam tu. Macam, kau akan kena nanti. Tapi sebenarnya benda tu dia tengok dekat cerita animasi. Itulah kena tak elok. Diorang akan jadi selaru, diorang confuse benda ni elok ke tak sebenarnya. Baiklah, untuk poin yang ketiga ataupun poin yang terakhir ialah kesan kepada sikap kanak-kanak itu sendiri, di mana mereka mungkin akan menjadi sikap sambil lewa, ataupun sikap pemalas, ataupun sikap suka merajuk dan cepat marah dan juga memberontak. Contohnya saya sendiri pun kan saya memanjakan anak-anak saudara saya. Kita layan YouTube, kita layan komen ke, cerita apa-apalah. Jadi kadang bila orang dah terlampau macam manja, saya rasa kadang-kadang lain pun sama, mereka akan tak minta nak tengok, jadi mereka akan memberontak, akan baling benda dan sebagainya. Jadi bagi saya itu adalah 3 antara pengaruh negatif terhadap kanak-kanak tentang penggunaan ICT. Jadi itu daripada saya. Saya teruskan dengan kesimpulan daripada kawan saya untuk bahagian dia. Dan okay, have a nice. Kesimpulannya, penggunaan teknologi ICT di dalam pendidikan awal kanak-kanak
mampu mempengaruhi sistem pembelajaran dan pendidikan kanak-kanak secara keseluruhan. Walau bagaimanapun, penggunaan dan teknologi digital dalam pendidikan mestilah difokuskan kepada proses mengaplikasikan peralatan dengan menggunakan prinsip, kaedah, teknik yang bersesuaian dalam pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan pembesaran kanak-kanak seiring dengan pembinaan akhlak yang baik bagi melahirkan generasi digital yang berkualiti pada masa akan datang. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.